Yang muda-muda kan, main game sampai malam-malam, subuh tak bangun. Ada main futsal sampai tengah malam, penat, subuh tak bangun, kan? Jadi begitu, berjaga sampai tengah malam, subuh tak tahu, kan? Jadi orang-orang yang macam ni, dia meninggalkan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin kita dapat lagi diberikan kesempatan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ini. Kita masih lagi membicarakan fasal yang ke-22, keuzuran solat. Seperti mana yang disebutkan oleh muallif, faslun a'zarus solati isnani, an-naumu wan nisyanu. Jadi kita membicarakan pada muka surat 230, iaitu yang kedua daripada keuzuran, iaitu nisyan, iaitu lupa. Lupa. Jadi ulama menyebutkan bahawa lupa ini dia ada beberapa keadaan. Yang dikatakan orang lupa ni, dia orang ada keadaan dia. Yang pertama, lupa kerana sesuatu yang tidak dilarang. Dia lupa dalam keadaan sesuatu yang tak dilarang. Contohnya ketika masuk waktu solat, dia membaca kitab. Dah masuk waktu dah, tapi membaca kitab, ataupun melakukan pekerjaan yang baik dan berniat untuk melakukan solat. Dia melakukan amal atau perbuatan yang baik dalam masa yang sama, berniat untuk melakukan solat. Mana bukan nak ditinggalkan, berniat lepas ni nak dirikan solat, tetapi terlupa sehingga habis waktu. Terlupa sehingga habis waktu. Dok galit baca kitab atau buat satu amal sampai terlepas waktu, habis waktu, maka dia tidak berdosa. Orang yang macam ni, terlupa yang macam ni, tidak berdosa. Dia hendaklah melakukan solat tersebut, tetapi tidak wajib diqadhakan, tidak diwajibkan solatnya, qadha solatnya dengan segera. Mana orang macam ni qadha semayang tetap wajib qadha, sebab dia dah terkeluar daripada waktu dengan sebab terlupa. Terlupa yang macam ni, apa nak hukum dia? Maka hukumnya tidak berdosa. Hukumnya tidak berdosa. Bagaimana hukum dalam bab qadha solat? Tidak disunatkan, tidak dituntut kepadanya bersegera. Tidak dituntut bersegera, kan? Orang yang macam ni tak dituntut segera. Sebagai buktinya, Rasulullah SAW, seperti mana yang kita sebut pada minggu yang lalu, dalam satu perjalanan tengah malam, maka berehat pada satu tempat, semuanya tertidur. Bangun, matahari dah naik dah. Tala'us syams, maknanya matahari dah keluar. Mana bila matahari dah naik, pada waktu itu subuh habis, kan? Waktu subuh dah habis. Maka Rasulullah SAW dia tak segera,
Rasulullah memerintahkan para sahabat berjalan dulu, jalan, sebab matahari kalau padang pasir panas. Jalan dulu sampai kepada tempat yang ada pokok-pokok, Rasulullah berhenti dan mengarahkan para sahabat ambil wuduk, kan? Maknanya menunjukkan kepada kita terlupa atau tertidur, maka tidak makna tidak ada kepada dia tuntutan bersegera dalam menunaikan qada tadi. Boleh bertangguh, dia boleh dilewatkan. Berlainan dengan masalah yang kedua, orang yang lupa. Lupa yang kedua ini ialah sesuatu yang dilarang. Lupa yang dilarang. Contohnya masuk waktu solat. Orang yang berjudi contohnya, ataupun berjudi itu haram, ataupun bermain catur, hukumnya makruh sebab melalaikan. Ia bukan satu keuzuran, kan? Dia berdosa dan wajib qada dengan segera. Jadi orang yang terlupa dalam perkara yang ni, yang melalaikan dia, maka sembahyang wajib kena qada, dan mereka ni dianggap orang yang berdosa kerana lalai dalam solat, melalaikan solat. Dan bila qada, dia tidak boleh bertangguh, kan? Dia kena segerakan qada dia. Jadi ini perbezaan, dua perbezaan lupa yang disebutkan di dalam hukum fiqh. Yang orang dikata diberi keuzuran ini macam mana? Dalam kitab fiqh yang lain, keuzuran itu boleh solat ini ditambah, contohnya terpaksa, orang yang terpaksa, ataupun musafir yang menggabungkan jamak solatnya. Ini dalam kitab-kitab yang lain. Solat menghormati waktu, adakah istilah di dalam hukum fiqh solat menghormati waktu? Ada atau tidak? Jadi kita dengar apa perbicaraan dalam fiqh dan mana sumber rujukannya. Ia adalah istilah yang diguna dalam kitab fiqh, di antaranya Majmu' Syarah Muhazzab, salah satu daripada kitab imam dalam mazhab Imam Syafi'i, karangan Imam Nawawi. Untuk solat bagi menghormati waktu yang akan hilang, samalah juga dengan solat tahiyatul masjid kerana menghormati masjid. Dia ditakwilkan begitu. Maka solat ini dikerjakan dalam keadaan seseorang yang belum mengerjakan solat dan belum berwuduk, sedangkan waktu hampir sangat hendak habis. Maka daripada waktu solat itu hilang begitu saja, makna kalau dia nak pergi ambil wuduk, kan, nak pergi ke bilik air nak ambil wuduk, waktu habis. Jadi macam mana? Daripada maknanya waktu tu hilang begitu saja, dia tak dapat solat, dia pun mengerjakan solat bagi menghormati waktu, dan solat itu akan diqadakkan semula. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat ni, mana orang yang sembahyang menghormati waktu kerana waktu tu hampir masuk kepada waktu yang kedua, contohnya zuhur dan habis nak masuk asar. Kalau dia pergi ambil wuduk, tara dia nak selesai ambil wuduk, waktu pun habis, maka solat menghormati waktu tapi kena qada balik semula, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini istilah ada dia punya ambilannya. Solat menghormati waktu ni diambil daripada Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Qada solat, mengqadakkan solat yang ditinggal hukumnya wajib. Dulu waktu kita masuk dah balik, umur balik tu, yang mana tinggal lu masa muda-muda tu, dah balik kan, wajib qada kalau ditinggal, kan. Sama ada kerana lupa, sama ada malas, tertidur atau sengaja meninggalkannya.
Yang muda-muda kan, main game sampai malam-malam, subuh tak bangun. Ada main futsal sampai tengah malam, penat, subuh tak bangun, kan? Jadi begitu, berjaga sampai tengah malam, subuh tak tahu, kan? Jadi orang-orang yang macam ni, dia meninggalkan solat, termasuk di dalam orang yang lalai. Orang yang lalai kena qada. Maka Imam Nawawi menyebutkan di dalam Syarah Muslim, seseorang yang meninggalkan solat fardu wajib mengqadanya. Wajib, kan? Orang meninggalkan solat fardu wajib qada. Jika meninggalkannya kerana uzur yang memaksa, dia uzur yang memaksa macam kita sebut tadi lah, maka qadanya boleh dilambatkan. Contoh, ada dalam satu peperangan, Rasulullah tak dapat nak sembahyang asar. Sebab apa? Disibukkan dengan orang dalam, disibukkan oleh orang kafir, sehingga waktu tu dah nak habis. Ini kita nak tengok mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang asar. Rasulullah, Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang kafir ni menyibukkan kita sehingga waktu asar dah nak habis dah." Jadi Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, kau tahan matahari itu jangan terbenam." Memang matahari itu tak terbenam, sehingga Rasulullah dan para sahabat habis sembahyang baru terbenam. Itu mukjizat. Kita jangan buat macam tu. Memang terbenam suruh, kan? Ni tuan-tuan baca kisah. Kerana itu disibukkan, sibuk dengan perang-perang sampai tak sempat. Ya Rasulullah, nampaknya kita tak dapat sembahyang asar lah, kan? Rasulullah pun angkat tangan, "Ya Allah, kau tahan matahari itu jangan terbenam sehingga kami dapat sembahyang." Sehingga dapat sembahyang, semua para sahabat dapat sembahyang, baru matahari terbenam. Itu kerana mukjizat, tuan-tuan. Itu kerana tadi apa? Maknanya boleh, makna yang dikatakan tadi meninggalkan tanpa keuzuran, kan? Dia jika meninggalkan kerana uzur yang memaksa, maka qadanya boleh dilambatkan. Yang tadi lah, dok sibuk, orang kafir ni dok perang dia sampai terlewat, kan? Tapi sunat menyegerakan orang yang tadi meninggalkan kerana uzur yang memaksa, maka qada boleh dilewatkan, tapi sunat disegerakan. Sunat disegerakan. Jika meninggalkannya tanpa ada apa-apa keuzuran, umpamanya meninggalkannya kerana sengaja, ditinggalkan sembahyang itu saja, kan? Main bola penat, masuk waktu lalu je gitu, sembahyang pun tak, maka wajib qadanya dengan segera. Dia kata namanya wajib fauri. Wajib fauri. Fauran ini maknanya segera. Dia wajib dengan segera. Sebab orang yang meninggalkan dengan sengaja. Mengqadhakan solat yang banyak ditinggalkan. Ni cerita kita dulu-dulu, atau muda-muda zaman remaja biasalah, kan? Semayang kadang buat, kadang tidak. Dia ikut maknanya semangat. Kadang buat, kadang tidak. Kadang berhari-hari tak semayang, kan? Jadi macam mana mengqadhakan solat yang banyak ditinggalkan? Maka hendaklah dia qadhakan mengikut tertib cara ditinggalkan. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tertib ini hukumnya sunat. Dia kalau kita nak buat Zuhur, Asar, Maghrib,
isyak, subuh. Dia tertib. Tapi sebenarnya bukan wajib. Qada memang kena buat. Melakukan dengan tertib itu maknanya hukumnya sunat aja. Nah, hukumnya sunat. Sebab bila kita kata qada ni apa? Sembahyang yang telah terkeluar daripada waktu dia. Dah keluar waktu dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak ada masalah mana-mana waktu tuan-tuan nak buat boleh. Cuma tertib tu sunat dilakukan. Jika yang ditinggalkan itu solat sunat rawatib, iaitu solat sunat yang dikerjakan sebelum dan selepas, boleh juga dia qada. Jadi sembahyang sunat yang menjadi kelaziman kepada kita, bahawa contohnya sembahyang sunat witir, contoh sembahyang qabliyah, ba'diyah, ni sembahyang yang kalau kita lazim buat boleh qada. Terutamanya sembahyang rawatib yang mengiringi solat fardu. Sebab sembahyang ini ada sembahyang yang muakkad, iaitu sangat-sangat dituntut untuk dilakukan, kan? Kalau tertinggal boleh qada. Nak tunjukkan kepada kita bukan setakat sembahyang fardu je boleh qada, sembahyang sunat pun boleh qada. Sembahyang sunat pun boleh qada. Solat sunat yang dikerjakan kerana sebab-sebab khusus, seperti mana solat sunat khusuf asy-syams, gerhana matahari, ataupun khusuful qamar, gerhana bulan, solat istisqa, maka tidak disyariatkan mengqadakkannya jika sudah terlepas waktunya. Ini sembahyang-sembahyang yang dia khusus, kan, kerana sebab-sebab yang tertentu. Contohnya sembahyang sunat hari raya, datang-datang je orang dah balik, kita pun qada, usalli sunatan Aidil Fitri, mayang seorang-seorang, dia tak perlu, habis-habis lah, balik aje lah, kan, pergilah balik makan ketupat ya, kan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak perlu qada lagi. Di dalam Fathul Mu'in menyebutkan bahawa wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila uzrin falyalzamul qada'u fawran. Qala syaikhuna Ahmad bin Hajar walladhi yadhharu annahu yalzamuhu sarfa jami'i zamanihi lil qada'i ma ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu wa innahu la yahrumu alaihi tatawwu qawluhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu ay ma'a sihhatihi khilafan li Zarkashi. Dan wajiblah menyegerakan oleh orang yang meninggalkan solat untuk mengqadakkan solat yang luput, jika yang luput itu tanpa ada uzur, maka wajiblah diqadak dengan segera. Guru kami iaitu Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami berkata, dan menurut apa yang zahir sesungguhnya wajiblah digunakan seluruh masanya untuk mengqadak, kecuali hal-hal yang memang perlu dilakukan, dan haramlah dia melakukan pekerjaan-pekerjaan sunat. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar, kan. Orang yang ada qada banyak, maka dia kata tak boleh melakukan perkara-perkara sunat, melainkan dia kena qada sampai selesai. Dan perkataan haram untuk melakukan solat tatawwu', maksud solat yang dilakukan itu tetap sah kalau dibuat,
ia berbeza dengan pendapat Zarkashi. Ni dua ulama dalam fiqh Syafi'i yang berselisih pendapat, ikhtilaf dia dalam bab orang yang ada qada banyak, nak selesaikan qada ke ataupun qada dalam masa qada boleh buat sunat. Jadi Ibnu Hajar punya pendapat lain, Imam Zarkashi baik. Makna pendapat dia, kalau sekiranya orang ada qada, dia buat qada, tapi kalau dia buat sunat sah juga. Tapi yang satu lagi kata tak boleh, selama mana ada qada, qada kena selesai dulu. Ala kulli halnya tuan-tuan, kita ambil jalan. Kita ni dah meninggalkan semayang dah banyak, kan? Tiba-tiba sunat pula tak buat. Dah dulunya rugi. Sunat ini ialah untuk menampung yang ditinggalkan. Ala kulli halnya sunat lagi kita banyak buat, maka yang qada kita habiskan. Maka yang sunat-sunat buat terus, supaya kita mengharapkan semayang-semayang sunat ini menjadi penampung kepada semayang-semayang yang telah kita tinggalkan. Jadi ala kulli halnya buat dua-dua, tuan-tuan. Sebab apa? Ada pendapat kata, pendapat yang mengatakan selagi mana ada qada, sunat tak boleh buat. Yang seorang lagi kata selagi mana boleh buat, qada boleh, sunat pun boleh. Jadi kita ambil kan, al-khurujul minal khilaf mustahabun, bahawa keluar daripada khilaf tu bagus. Maka ambil jalan tengah, buat qada pun buat, sunat pun buat. Itu jalan penyelesaian, itu jalan yang terbaik. Jangan kita dah rugi dulu, kita berterusan rugi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri menyebutkan dalam kitabnya beberapa mutiara yang bagus lagi indah, atau beberapa masalah penting. Wajib diqada solat fardu yang luput dengan sengaja atas mazhab imam yang 4 jumhur, dan jumhur ulama, dan tidak ada yang menyalahi melainkan setengah daripada ahli zahir. Intiha. Dia kata sampai situ. Maknanya tuan-tuan, semua ulama mengatakan, mazhab yang 4 dan jumhur ulama kata meninggalkan semayang fardu hukumnya wajib qada, kan? Dengan sengaja ataupun luput sama ada tertidur ke ataupun terlupa ke, atau dengan sengaja, qada, wajib qada, kan? Ni semua sepakat ulama. Dan tidak syak pada bahawasanya yang muktamad dipegang pada masalah ini ialah mazhab jumhur, dan tiada harus kita taklid akan ulama yang mengatakan tidak wajib qada. Itu kerana khilafnya tiada mu'tabar, kerana bersangatan dhaifnya, kerana menyalahi akan qiyas awwali. Maka tatkala wajib qada akan solat yang luput kerana lupa serta tiada ada dosa padanya, maka lebih aula wajib qada yang meninggalkan solat dengan sengaja yang berdosa. Jadi maknanya kalau sekiranya orang semayang dia terlupa, dia luput semayang dengan sebab terlupa, dengan sebab tertidur pun wajib qada, apa lagi orang yang meninggalkan dengan sengaja? Dah tentu lebih-lebih lagi, ya? Ini yang disebutkan oleh Syekh kita ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, permasalahan bagi orang yang telah bertahun-tahun meninggalkan solat. Mana ada orang tuan-tuan waktu muda semayang dah. Tuan-tuan jangan tuan-tuan kata ada ke. Tuan-tuan jangan ada istilah kita tak tahu, kan? Orang pernah datang jumpa saya, "Ustaz, saya umurnya 55 tahun saya dah sekarang. Saya tak pernah semayang." Aduh, rasa macam nak pecah waktu tu saya punya kepala. Datang jumpa, "Macam mana saya nak semayang, Ustaz? Tak pernah semayang. Tak pernah, tak seumur je. Sampai waktu ni umur saya 56 tahun saya tak pernah semayang."
Ustaz boleh ajar saya? Oh, satu kerja tu saya kata. Kan? Nak mengajar tak pernah sembahyang, Fatihah tak boleh baca. Aduh tuan-tuan, orangnya memang berjaya hidup, jaya, duit banyak, kan, duit banyak, tapi tak sembahyang. Berjaya dunia tapi tidak berjaya akhirat. Jadi macam mana Ustaz? Saya kata, tinggal kat mana abang ni? Tinggal mana? Jumpa lepas imam masjid tu, minta dia ajar kan. Entah dia jumpa ke tidak, wallahualam. Dia pun tak ada calling-calling kan. Wallahualam. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, jangan memikirkan hari ni orang semua sembahyang. Ada orang seumur hidup tak pernah sembahyang. Seumur hidup tak pernah sembahyang. Bayangkan tu, makan rezeki Allah, menikmati udara Allah, tapi tidak mendirikan solat. Tuan-tuan bayang bukan lelaki je, perempuan pun ada. Kadang-kadang kita sedih tengok kan, umur dah berumur dah. Yang masalahnya, dia datang suami isteri dia semayang. Saya kata, isi semayang tak? Isi saya tak pernah tinggal semayang Ustaz, saya je tak semayang, dia kata. Saya kata kesian tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, kita hari ni kita melihat kan, sebab semayang ni jangan ambil ringan. Jadi dengan sebab itu disebutkan dalam permasalahan ni, bagi orang yang bertahun-tahun meninggalkan solat tetapi tidak ingat berapa banyak dah tinggal semayang, tak ingat pula berapa tahun dah tinggal tu, banyak solatnya yang telah ditinggalkan, maka macam mana nak qada? Orang yang meninggalkan bertahun-tahun sampai dia pun dah lupa dah berapa banyak aku tinggalkan semayang, berapa tahun aku tinggal semayang, sampai lupa dah. Maka ulama beri jalan keluar. Dia ada dua pendapat kan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, iaitu Qadhi Husain Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli mengatakan dia hendaklah mengqadakkan seluruh solat yang jelas dan yang tak jelas. Makna sama ada dia ingat tak ingat, qada ajalah, qada. Masuk nanti dia semayang waktu zuhur, habis sebelum masuk zuhur semayang zuhur, lah habis semayang zuhur semayang zuhur qada. Macam tu lah, buat sampai dia meninggal dunia. Sebab tak diketahui berapa banyak semayang yang ditinggalkan. Yang jelas yang dia kata, Ustaz, yang saya tahu 10 tahun, yang tak tahu entah berapa puluh tahun. Semayang sampai mati dia semayang qada. Sebelum zuhur buat qada, selepas zuhur qada, nanti asar, selama ada waktu. Allahu akbar. Kan? Kalau terjadi yang macam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosanya. Sebab dia telah berusaha untuk, maknanya membayar hutang. Sembahyang ni ditinggalkan hutang dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita ni, sebab tu bila kita belajar fiqh ni, ada waktu muwassa', ada waktu mudayya' kan. Masuk je waktu, itu namanya waktu muwassa'. Kita tak sembahyang, mati kita, maka kita berhutang dengan Allah dan hukum kita berdosa. Jadi tuan-tuan kan, sebab dah masuk waktu, kita tak sembahyang, mati kita, dah masuk waktu, kita tak sembahyang, berdosa hukum dia, dan kita berhutang dengan Allah. Yang ni jadi takut tak? Kan? Ni yang jadi takut kita. Orang yang
melengah-lengahkan semayang, orang yang melambat-lambatkan waktu. Sebab tu kita jadi takut, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab semayang ni hutang. Kita tinggal berhutang dengan Allah. Semayang tak boleh nak dibayar. Lain dengan puasa. Puasa ada fidyah. Orang lain boleh puasa kan, tapi semayang tak boleh. Kalau semayang ni boleh dibayar ke orang lain, lama dah. Aku malas semayang zuhur, bayar berapa ringgit tak? Berapa ringgit? Satu waktu 10 ringgit. Pak Imam ni semayang zuhur, punya zuhur ni, zuhur. Saya malas semayang, ambil 10 ringgit, masuk tabung. Jawabnya tabung masjid tu penuh setiap hari. Semua masuk duit dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sembahyang tak boleh yang demikian. Walaupun ada pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang ada fidyah, tapi itu pendapat yang lemah, kan? Kalau puasa boleh, haji boleh badal, zakat boleh digandakan. Semayang tak boleh, tuan-tuan. Semayang tak boleh. Sebab tu semayang ni beratnya kerana apa? Kerana ketika mana kefarduan yang diperintah oleh Allah, Rasulullah kena dipanggil oleh Allah. Rasulullah dipanggil oleh Allah. Maknanya bila nak terima ibadat solat ini, bila dipanggil oleh tuannya, ini memang berat benar. Ada pun yang Allah Ta'ala beri kat dunia, haji di dunia, zakat kefarduannya diberi kat dunia, puasa diberi kat dunia, solat tak? Allah Ta'ala panggil dalam peristiwa Mi'raj, panggil Muhammad naik Mi'raj, malam ni aku nak bagi kepada engkau kefarduan solat. Nak tunjuk, tuan-tuan, solat ni sesuatu yang tinggi kedudukan dia dan adalah ibadat yang utama sekali, yang menjadi tunjang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man taraka salat muta'ammidan, siapa yang meninggalkan dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka zahirlah dia kafir. Jadi tuan-tuan, bayang tu, meninggalkan dengan sengaja tu, dengan sengaja. Jadi itu buat semayang ni kita kena jaga betul-betul. Jaga betul-betul. Jadi tuan-tuan, jadi disebutkan tadi apa? Maknanya pendapat pertama menurut Qadhi Husain, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, dia hendaklah mengqadhakan seluruh solat yang jelas dan tak jelas yang ditinggalkan. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengikut Imam Nawawi, ini pun dalam mazhab Syafi'i juga, Imam Qaf, ia hanya berkewajipan mengqadhakan semua solat yang yakin jelas ditinggalkan saja. Ini dua pendapat. Ala kulli halnya, dua-dua pendapat ni mengata apa yang kita boleh pegang, sembahyang yang ditinggalkan wajib qadha. Itu dia punya rumusan dia. Sama ada tadi yang ingat ke, yang ingat tak ingat ke, qadha tetap wajib. Tetap wajib. Jadi cuba kita fikirkan, dulu waktu kita muda-muda, waktu remaja, agak-agaknya pernah tinggal semayang atau tak pernah tinggal semayang, kan? Jadi tengoklah kan, bagi orang yang hendak mengqadhakan solat fardu dalam solat tarawih, ni hukum macam mana? Kita ada qadha. Sebab kita tadi, qadha ni dia kena buat terus. Masuk waktu qadha, sebelum waktu qadha, masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan nak buat qadha, boleh atau tidak? Qadha itu dia mushtarak, makna diniatkan sama dengan solat tarawih. Niat solat isyak dengan solat tarawih sekali. Boleh atau tidak?
Macam kita semayang tahiyatul masjid dengan semayang sunat qabliyah masjid, qabliyah zuhur, kan? Itu ishtarukun niyah, makna bergabung dua niat. Kalau kita semayang tahiyatul masjid, nanti kita tak dapat semayang qabliyah zuhur. Kita habis je tahiyatul masjid, orang pun mendirikan semayang zuhur, maka kita rugi, kita akan rugi. Jadi mana nak buat? Ketika mana dia semayang sunat qabliyah zuhur, maka dapat sekali semayang tahiyatul masjid. Tapi kalau dia semayang tahiyatul masjid je, dia tak dapat qabliyah zuhur, maka orang yang ni dia masuk je. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah berkumandang azan, tidak ada lagi sembahyang melain sembahyang yang empunya waktu. Itu faham? Makna orang kalau masuk, orang dah azan, jangan tahiyatul masjid lagi. Asalnya tahiyatul masjid itu sunat, kan? Kita masuk masjid mesti memberi penghormatan. Tapi kalau kita sembahyang masjid, sembahyang qabliyah zuhur itu ialah sembahyang yang muakkad, yang dituntut. Jadi mana satu dah? Bertembung di antara dua. Maka yang kita kena tuntut ialah sembahyang qabliyah zuhur. Dia bila dia sembahyang qabliyah zuhur, maka dapat lagi tahiyatul masjid. Tapi orang yang melakukan tahiyatul masjid, dia tak dapat qabliyah zuhur. Jadi tuan-tuan kena faham tu. Ni sering ditanya, mana nak buat? Bila telah berkumandang azan, tidak ada lagi sembahyang melainkan sembahyang yang empunya waktu. Nak perlu niat macam mana? Niatnya satu tapi dapat dua. Macam orang puasa qada. Qadanya kalau jatuh pada hari Isnin, dapatlah Isnin sekali, kan? Dapatlah Isnin sekali. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berbeza pula keadaannya kalau sekiranya waktunya muasak bagi orang puasa. Muasak, contohnya dia ada qada, mana nak buat? Sama ada qada dulu ke puasa sunat Syawal ke, ataupun boleh tak bergabung niat? Maka para ulama ada dulu. Bagi orang yang ada maknanya waktu muasak dalam puasa, maka yang afdal qada dulu, lepas tu baru puasa sunat 6. Tapi kalau sekiranya dia qada menyebabkan puasa 6 tu tak dapat 4 hari je, mana ada puasa Syawal 4 hari, maka pada waktu tu dia boleh gabung. Dia boleh menggabungkan niat, supaya puasa 6-nya cukup. Jadi tuan-tuan tengok waktunya muasak atau mudayyak. Kalau mudayyak boleh gabung. Kalau muasak, yang afdal puasa qada dulu, kemudian diikuti dengan puasa sunat 6. Jadi gitu. Jadi dalam bab semayang, boleh atau tidak orang menggabungkan sembahyang isyak dengan niat isyak dan tarawih? Sebab nak sembahyang mengikut imam, kan? Boleh atau tidak? Maka tengok, bagi orang yang hendak mengqadhakan solat fardu dalam solat tarawih, kan? Sebab dia nak qadha tadi kerana dia nak dapat pahala berjamaah. Dia tidak boleh menggabungkan niat solat tarawih dengan qadha. Usalli fardhal isya'i, kan, qadhaan ma'a tarawih. Dia ada berserta dengan tarawih. Niat dua ni boleh atau tidak menggabungkan niat? Maka dia kata solat sebegini tidak sah, tak sah. Untuk mengesahkannya, kalau digabung tu tak sah. Bagaimana nak sahkan? Dia hanya perlu niat qada dan bermakmumkan imam yang sedang solat tarawih. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak mendapat fadilat qiyam Ramadan, tetapi mendapat fadilat mengerjakan solat fardu secara berjamaah. Jadi tuan-tuan,
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ini dia punya keadaan dia. Cara mengqadhakan solat mengikut ulama mazhab Syafi'i, sunat mengqadhakannya secara berturutan, seperti subuh dahulu, kemudian zuhur, kemudian asar dan seterusnya. Dan sunat juga mengqadhakan dan mendahulukan solat yang telah lalu dahulu ke atas solat yang hadir sekarang, dengan syarat tidak bimbang waktu sekarang akan habis sehingga tidak sempat mengerjakan satu rakaat solat sekarang. Yang kedua, ingat dengan solat yang ditinggalkan sebelum masuk waktu solat sekarang. Jadi orang yang cara nak mengqadha ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang dia secara berturut-turut, kan? Itulah makna yang lebih baik. Itu cara yang lebih baik. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, kan? Dengan syarat apa? Tak berbimbang waktu sekarang tu akan habis. Dengan sibuk qadha sampai habis waktu pula. Kalau dia nak semayang dalam waktu zuhur tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia nak buat 5 sekali. Afdalnya secara tertib. Dan dia mesti maknanya tidak berbimbang dengan dia semayang zuhur subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 5 waktu. Dia semayang 17 rakaat, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk asar, Allah. Jadi gitu pula. Dengan syarat dia nak buat gitu tadi, dia tidak berbimbang waktu sekarang, waktu yang dia nak semayang ni akan habis dan tidak sempat mengerjakan solat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia ingat dengan solat yang ditinggalkan sebelum masuk waktu solat yang sekarang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka pendapat mengatakan bahawa solat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib diqadha adalah menyalahi ijma'. Wallahu alam. InsyaAllah nanti masuk kepada fasal yang ketiga, syarat sah solat. Apa dia? Perkara-perkara yang mengesahkan bila kita mendirikan sembahyang. InsyaAllah panjang umur kita bertemu sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi